Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan satu resensi buku mengenai buku yang telah saya pilih, iaitu semestinya buku yang paling saya suka, yang paling saya teruja nak baca berkali-kali, iaitu buku Misi Menjadi Minimalis. Minimalis. Oh hai, inilah buku yang telah saya pilih pada hari ini, iaitu Misi Menjadi Minimalis, Langkah Demi Langkah untuk Hidup yang Lebih Ringkas. Okey, sebab sedikit tentang buku ini. Buku ini tidaklah terlalu tebal dan tidak juga terlalu nipis. Mempunyai gambaran sebuah sofa berwarna kuning di hadapan. Mungkin menggambarkan tajuknya, iaitu Misi Menjadi Minimalis. Okey, buku ini telah dicetak oleh Firdaus Press Sendirian Berhad pada tahun 2021, Januari 2021, dan ini merupakan cetakan yang ketiga. Buku ini pada mulanya diterbitkan pada Januari 2020. Maksudnya dalam masa setahun buku ini telah mencapai cetakan yang ketiga. Menarik. Buku ini ditulis oleh Dr. Nur Hayati Yasmin. Dr. Nur Hayati Yasmin ini merupakan seorang pengamal perubatan di Malaysia. Beliau telah menulis hampir 30 buah buku. Antaranya ialah Diagnosis 3, Diagnosis 6, Diari Timin dan Bukan Dr. Google. Pada setiap malam Jumaat, anda boleh bertemu dengan Dr. Nur Hayati Yasmin ini di laman Facebook Misi Menjadi Minimalis. Beliau akan berkongsi bagaimana menjadi minimalis berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Apa yang penting dan yang menariknya, penulis ini sendiri adalah seorang pengamal minimalis. Buku Misi Menjadi Minimalis ini mempunyai 190 muka surat. Ianya dicorakkan lagi dengan 47 buah bab, termasuk pendahuluan dan penutup. Bagi saya, setiap muka surat di dalam buku ini dapat memberikan semangat dan inspirasi untuk kehidupan yang lebih tenang kepada setiap pembacanya. Contohnya, pada halaman 34, penulis mengatakan kita tidak perlukan apa-apa untuk bermula. Kita hanya perlu bermula untuk mengambil tindakan. Jadi, terinspirasi untuk bermula, bukan? Pada muka surat 39 pula, penulis mengatakan kenal pasti barang yang kita suka, benda yang membuatkan kita gembira. Jadi, kalau kita nak gembira, kita akan terus membaca buku ni. Kita nak tahu apa langkah seterusnya, kan? Dan pada muka surat terakhir, ada penulis selitkan sedikit nasihat berbunyi, tak perlu mengejar satu barang untuk lebih gembira dalam hidup. Gembiralah pada masa sekarang. Jadi, apa lagi yang menarik tentang buku ini? Nak bagi tahu lah ni. Antara benda yang menarik yang boleh dibaca di dalam buku ini ialah bagaimana pengalaman penulis sendiri menjadi seorang minimalis. Adakah perlu menyingkirkan ataupun membuang semua barang untuk menjadi minimalis? Buku ini juga menarik kerana menggunakan ayat yang simple, mudah dipahami oleh semua golongan. Seperti contoh, salah satu mitos yang disenaraikan oleh penulis ialah menjadi minimalis ini hanya perlu mempunyai satu pasang kasut sahaja. Tapi, penulis menolak dakwaan tersebut dengan menyatakan sebab-sebabnya dengan bahasa yang sangat mudah difahami. Buku Misi Menjadi Minimalis ini juga penting ataupun sangat berguna kepada mereka yang ingin mencari gali ilmu tentang minimalis ini. Adakah minimalis ini untuk hidup dalam serba kekurangan? Buku ini juga menarik kerana di setiap bab mempunyai rumusan yang telah penulis simpulkan apa yang telah disampaikan dalam bab tersebut. Jadi, apabila kita telah membaca bab itu daripada mula hingga akhir dan akhirnya kita dapat membaca satu kesimpulan ataupun rumusan yang dibuat, kita akan lebih faham tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Pengalaman saya sendiri, ketika membaca buku ini, boleh saya berhenti membaca seketika dan serta-merta pergi mengemas almari baju saya akibat terkesan daripada bab yang dibualkan ataupun dibicarakan di dalam buku ini oleh penulis.
Tapi bukan saya tak pernah mengemas almari tau sebelum ni. Cuma saya punya baju sebelum ni banyak sangat sampai nak pecah almari tu. Secara jujurnya terdapat beberapa ayat di dalam buku ini yang sentiasa diulang-ulang oleh penulis di dalam beberapa bab. Tapi itu tidak menjadi masalah. Mungkin itu adalah cara penulis menyampaikan ketegasan atau kepentingan sesuatu perkara itu. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, suka untuk saya kongsikan sedikit potongan ayat yang terdapat di dalam buku ini yang menjadi inspirasi untuk saya. Begini bunyinya. Minimalis bukan bermakna buang segalanya. Minimalis bukan bermaksud membuang barang sahaja. Ada masanya kita akan membeli barang. Kita beli barang dengan penuh kesedaran. Kita tahu nilai barang yang kita beli. Kita menghargai barang yang ada. Minimalis bermakna kita menyimpan barang yang kita perlukan sahaja. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Fatim binti Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.